kita akan teruskan dengan lukisan perspektif. Okay, kalau perhatikan ni adalah gambaran lukisan perspektif awak lah. Minggu lepas kita dah masukkan sedikit, so awak dapat dia punya overview. Okay. Ni. Okay. Kalau tengok kita berada di depan sini ya. So kalau kita observe ke arah yang jauh, kita akan nampak makin jauh hanya akan ada satu titik yang diwakili oleh satu terms yang diberi nama sebagai TL ataupun titik lenyap lah. Okay, ingat lagi Okay, yang ni adalah soalan dalam modul awak. Kalau you ada modul, okay, awak boleh buat lah sambil kita bincangkan di sini. Boleh ke? Modul ada bersama dengan awak ke? Hello kelas. Dah. Boleh keluarkan. Okay. So yang ini adalah maksudlah untuk perspektif. Okay. Gambaran dia lebih kepada 3 dimensi menunjukkan gambaran sebenar sesuatu objek tu lah. Okay. Okay. Kalau soalan untuk nombor 2. Apakah dia punya jenis lukisan perspektif? Recall balik, refresh balik apa yang awak belajar sebelum. Titik. Okey, perspektif satu titik. Kena tulis penuh nah. Jangan tulis satu titik je. You tulislah lukisan perspektif satu titik. Habis. Tak ada lagi titik lenyap. Okey, boleh Okey. Okey, yang kedua tu apa benda? Siapa nak jawab? Perspektif 2 titik. Yes, very good Khairil. Okay, yang ketiga adalah lukisan perspektif 3 titik lah. Okay, bila mana dia ada 3 titik lenyap. Cara kaedah dia adalah mudah lah. Awak just unjurkan garisan okay, supaya dia membentuk satu hujung yang tirus di hujung sana. Okay, satu point diwakili oleh satu dot sahaja. So di sini you akan nampak dia 3 titik. Di atas ni ada satu. Di atas ni ada satu belah kiri. Okay, satu lagi di sebelah kanan lah. Boleh nak? So kalau dalam soalan teori pun awak kena buat macam ni lah. Sebab dalam soalan teori kita takkan bagi dekat awak kedudukan titik-titik lenyap ni. Awak yang kena cari. Dia bagi kat awak hanya drawing bangunan ataupun drawing objek sahaja. Boleh Okay, next. Boleh tak siapa tolong bantu saya kat sini? Apakah A di situ? Garisan ufuk. Garisan? Ufuk. Are you sure that one is a garisan ufuk? Ada jawapan lain? Sata gambar. Sata gambar lagi? Kita bincang. Kan lupa ke? Nazrul, apakah A? Lupa dah. Serta gambar. Yes, very good. A is sata gambar. Okay. B? Apakah B? Garisan ufuk. Yes, garisan ufuk. C? Kan? Garisan bumi. Yes, garis bumi. Okay, and then D, what is D? Recall balik. Titik stesen. Yes, titik stesen. E? Titik lenyap. Very good. Okay, so kita dapat A adalah sata gambar, B garis ufuk, garis bumi, titik stesen, E titik lenyap. F? F adalah cepat. Garisan F ni dia akan bagi markah pada awak
sekiranya awak dapat melukis dalam soalan Garisan awak. tinggi. Yes, garis tinggi. Okay, Garis very tinggi. good. Dia akan dapat markah bila you hanya melukis satu sahaja. Maksudnya kan, you tak habis lukis semua. Ataupun nak selamat, you buat sebelah sini satu. Okay. Dan juga sini satu lah. Sampai ke garis bumi. You akan diberi satu markah kat sini. Okay, satu ataupun bergantung kepada soalan tu lah. Okay, so antaranya ni dah dapat 1 point. 1 point mungkin dia akan darab dengan ratio tertentu lah. Ataupun mungkin kekal 1 markah. It depends lah. Okay. So apa-apa yang you lukis kat sini dia dah start dah nak bagi markah dekat awak. So we are trying to grab the mark. Okay, even it's only just 1 markah. Kita nak markah tu. Okay, what is G? Garis pandangan. Iya ke? Garis apa lagi? Garis penglihatan. Yes, garis penglihatan. Sebab kita tengok tu. Okay, kita berada di titik stesen kat sini. Ni stesen kita. Kita observe, kita tengok. So garisan tu dah jadi garisan penglihatan ataupun yang ini saya selalu sebut VR lah. Apa dia VR? Dia adalah visual ray. Okay, garis penglihatan. Bolehkah? Terms ni kita guna pakai bila mana nak menjawab soalan teori. Pentinglah. Penting untuk awak ketahui nama-nama yang terdapat dalam lukisan perspektif. Dia diguna pakai untuk perspektif 1 titik dan juga 2 titik lah. Okay, cumanya kalau 2 titik, yang E tadi akan ada satu lagi kemungkinan di sebelah kiri lah. Okay, rajah dia pun tak akan jadi macam ni. Rajah dia tak akan duduk fully di atas satah gambar awak. Okay, yang ni GU. Dan ada saya bagi tahu minggu lepas, kedudukan SG dan GU tak semestinya akan sentiasa berada seperti mana yang awak nampak di sini. Okay? Kemungkinan dia punya garisan akan bertukar kedudukan. Kalau sekiranya dia bertukar, maka pandangan jawapan untuk perspektif awak juga akan ikut berubah. Okay, itu adalah konsep asas. Nanti kita akan tengoklah secara detail ubah yang macam mana. Okay, so yang ini kekal kedudukan dia, cumanya A dan B akan berubah mengikut soalan yang diberi. Boleh clear Dan yang di atas pada satah gambar always is pandangan atas. Sebelah sini kemungkinan PH ataupun PS. Boleh diberi atau diberi kedua-duanya. Kiri dan kanan. Boleh sahaja. Yang penting kita nakkan dia punya ketinggian sahaja. Tinggi sahaja yang penting. Okey. Yang kalau tak ada tinggi, jam tak boleh nak proceed. Boleh faham setakat tu. Apa terms yang penting, apa info yang perlu ada dalam lukisan perspektif awak. Bolehkah? Setakat itu. Penerangan untuk teori kita just refresh balik. Okay, minggu lepas kita dah go through. Okay, bolehkah? Boleh. Boleh Okay, next. Okay. Yang ini adalah perspektif untuk 2 titik pula. Keadaan dia sama je. A tu apa? Okay, A tu apa? Zul Hakim? Cuba jawab. Titik stesen. Yes, titik stesen. B adalah? B adalah? Bila dia 2 titik. Okay. Nampak bila dia 2 titik. Titik lenyap. Titik lenyap. So ada titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Satu yang berada di sebelah kiri dan satu lagi berada di sebelah kanan. Okey. Titik lenyap. Ingat titik lenyap akan ada 2. Titik lenyap akan duduk di atas garisan D. Okey. Di mana garisan D tu adalah garisan ufuk. Kita dah buat.
C adalah SG awak, serta gambar garis ufuk. Boleh Okey, saya ulang sedikit Okey, kalau you perhatikan pada pandangan atas, ni pandangan atas awak saya buat arrow. Nampak tak? Saya buat satu line dan saya buat arrow. Nampak Nampak. Okey, dari titik A ataupun dari titik stesen kita, okey, saya akan ambil set square. Okey, saya letakkan di sinilah untuk anjakan garisan selari. Garisan merah tu ke titik A. So, saya akan lukis dia sampai kena pada satah gambar. Okey. P sampai satah gambar bila dia bersilang. Okey, bersilang kat sini. Barulah awak turunkan dia ke garis ufuk. Di situ barulah kita dapat kesan titik lenyap. Saya letak 2 lah. Okey. Begitu juga sama kes yang berlaku di sebelah kiri kita. Let's say, okey. Ni sebelah kiri nampak Saya tak tahu tau dia punya angle berapa. Kalau kata awak letak set square, angle dia adalah 30 dan 60. Baguslah. Okay, just proceed saja guna set square awak. Okay, di sini saya ada line, saya letak 2 arrow. Okay, so apa yang saya buat, saya pergi kat titik A. Saya selarikan sampai kena pada ni satah gambar line kita. Okay, and then turun sampai ke GU, garis ufuk. Ni adalah TL saya nombor 1, saya labelkan. So, kes ni, awak tak boleh silap lah. Okay, apa yang kena awak buat, mesti ada line yang colour merah dengan yang colour kuning tu. Okay, colour mustard. Okay, colour kuning tu. Dan garisan dia wajib selari. Selari dengan pinggir pada pandangan atas, satu belah kiri dan satu sebelah kanan. Awak lukiskan garisan bagi dia kena dekat SG kita. Titik lenyap sentiasa akan berada dengan garis ufuk. Ni awak kena hafal, kena fahamkan. Kita tak nak awak tersalah. Sebab student kadang-kadang dia buat garisan selari tapi dia stop sampai GU. Stop sampai GU dia terus tulis TL. Salah lah. Bila salah pada TL1, TL2, semua drawing awak di sini tak akan diberi markah. Nampak tak? Jika sekiranya titik lenyap salah. Kalau titik lenyap salah. Okey. So, apa yang awak buat di sini tak akan diberi markah. Clear tak yang tu? Kelas? Bolehkah? Boleh. Boleh Okey, next. E adalah garis bumi. F, tadi kita dah buat garis penglihatan. G adalah garis tinggi. Okey, di mana G ni dapat markah lah. Garis penglihatan juga akan dapat markah di situ. Boleh setakat ni? Clear? Boleh. Senyap je. Sehati dengar. Okey, next. Okey, kita tengok fungsi dia. Boleh Okey, titik stesen sebab ni panjang sikit So kalau you perhatikan titik stesen tadi saya dah bagi tahu itu adalah kedudukan kita ataupun kedudukan mata pelukis bila mana dia observe ke arah sesuatu bongkah ataupun objek lah. Titik stesen tu kita, tempat kita berada. Okey, garis penglihatan you kena tahu lah ia merupakan garisan unjuran dari tempat kita berada tu ke objek yang berada pada pandangan atas, di mana pandangan atas awak berada di atas satah gambar. Tu you boleh tulis secara apa yang awak faham dari apa yang awak perhatikan tadi. Dari rajah you dah boleh interpret benda tu. Boleh bukannya kena hafal tanpa memahami. Okay, bila awak tengok rajah awak fahamlah. Okey, satah gambar pula ia adalah image objek yang hendak dilihat. Okey, dan dapat dihasilkan pada satah mana. You kena tahu lah kedudukan dia tu di mana.
Okey. Terletak antara objek dan titik stesen. Okey. Yang ni dia akan tanya kemungkinan fungsi dalam soalan teori. Garisan ufuk pula. Boleh Okey. Titik lenyap. Okey. You tahu kedudukan dia, awak cuba hasilkan dalam bentuk penyataan lah. Supaya dia jadi satu fungsi di sana. Okey. Titik lenyap, titik yang mewakili objek. Okey. Bila dia berada jauh daripada mata awak lah, mata pelukis. Dia akan hanya dapat satu titik saja jauh kat sana. Okey. Garis bumi. Okey. Boleh Dan garis tinggi. Semua ni adalah benda penting di mana bila awak lukis, awak akan dapat markah. Dan ini fungsi kita lebih kepada soalan teori lah. Okey, boleh ke? Ada siapa yang nak screenshot ke apakah? Nak salin tak sempat lah. Okey, Dah. boleh Okey, next kita ada pula dia akan tanya tau soalan teori. Dia bagi kat awak mungkin dalam bentuk jadual macam ni. Dia minta awak penuhkan apa jawapan yang perlu awak tuliskan dalam ruang kosong di sana lah. Okey, apa dia punya kriteria? Paling mudah. Okey, dia akan hanya ada satu titik lenyap. Okey, dan orientasi dia, pandangan atas dia selari dengan satah gambar. Apa maksud di situ? Soalan 2. Sekejap lagi kita bincangkan. Okey, tengok pula perspektif 2 titik. For sure dia akan ada 2 titik lenyap dan orientasi pandangan pandangan atas dicondongkan dari satah gambar. Apa yang awak faham? Yang ni saya rasa awak tak ada masalah. Yang kedua saya nak tanya. Apa yang awak faham? Ada siapa boleh bantu? Anybody can help us? Okey, ada sesiapa? Kan? Danish? Do you have any idea? Danish, Daniel, Didi. Pandangan tu ni Aha. lukisan perspektif satu titik dia nak bang. Habak lah. Nak tahu ni. Dia pandangan Aha, pandangan tu. Apa tu? Tengok Dia mungkin nampak Cikgu tapi dia sukar nak jelaskan. Okey, tengok sini Okey, dia punya terms adalah satah gambar. Cuba tengok. Dua-dua ni ada satah gambar. Dan ada pandangan atas. Nampak? Ada 2 terms diwakili oleh setiap lukisan awak. 1 dan 2 titik. Boleh faham di situ? Okey. Bila ada satah gambar, saya pun akan lukis satu garisan. Yang ini adalah satah gambar saya. Ada pada 1 titik dan juga ada pada 2 titik. Saya tulis satah gambar. Boleh nampak tak apa yang saya lukis di sana? Saya hanya lukis satu garisan horizontal ataupun garisan ufuk Yang mana saya labelkan tu sebagai SG ataupun satah gambar. Okey, apa kaitan dengan pandangan atas? Okey, pandangan atas kalau untuk yang satu titik, ni kita sekarang ni satu titik. Katalah objek saya tu kotak biasa sahaja. Okey, saya akan lukis pandangan atas saya, kedudukan dia macam ni je. Okey, yang ini saya labelkan sebagai pandangan atas lah. Dan ni saya namakan, saya labelkan 1, 2, 3, 4. Saya labelkan bucu.
Kedudukan mata awak, dia seolah-olah awak observe bongkah berkenaan pada kedudukan awak seperti Spiderman lah, melekat di ceiling. Boleh nampak So dari ceiling, awak sebagai Spiderman, awak akan nampak titik 1, 2, 3 dan 4. Boleh setakat tu? Boleh ke? Okey. Jelas di sini? Selari. Selari. Kat mana selari tu? Sinilah dia. Pandangan atas, dia selari dengan garisan yang terdapat pada satah gambar. Boleh nampak Jelas Okey, kita tengok pula untuk perspektif 2 titik. Kalau perspektif 2 titik, dia tak boleh kedudukan PA dia sama macam yang kita lukis sebentar tadi tu. Kedudukan dia akan jadi condong. Masih bongkah yang bentuk sama tapi masih lagi PA akan diwakili oleh satu titik di sini. Katalah titik ni saya labelkan dia sebagai 1. Ni 2, 3, 4 kita. Bolehkah setakat itu? Nampak tak dia punya perbezaan? Angle katalah saya letakkan sebagai theta 1 dan yang ini sebagai theta 2. Okey? Theta 1, theta 2 kemungkinan sahaja boleh jadi mungkin kat sini 30 darjah. Okey? Kalau sini 30 maka kat sana akan jadi 60. Just the other way round lah. Bolehkah? Okey? Kalau kat sini 45, kat sini akan jadi 45. Kalau kat sini theta 1 60, theta 2 akan jadi the other way round. Sini 60, sini 30 lah. Sebab sini for sure akan ada sudut pelengkap. Mesti ada 90 darjah. Okey, jelas tak di situ? Jelas tak? Hello kelas. Senyap je. Awak jangan lenyap terus Walaupun tengah duk cerita pasal titik lenyap. Jangan lenyap terus. Sekarang saya cakap seorang-seorang pula. Okey. Jelas ke perbezaan di situ? Apa yang dimaksudkan perkataan condong, selari di sini. Okey, so ada 3 benda di sana yang perlu awak masukkan dia sebagai elemen dalam penghasilan jawapan pada kotak kosong yang diberi dalam jadual 2. Okey, ada 3 terms ni, maksudnya awak faham lah. Okey, dan jangan lupalah ada orientasi dia. Okey. Okey, ada soalan di situ. Ada apa-apa nak tanya? Bukhari? Tak ada. Boleh faham ke? Boleh. Boleh perbezaan? Okey, kalau faham kita proceed. Okey. Ni cara kita nak lukis hari tu saya dah terangkan sedikit lah. Okey. Mula-mula sekali siapa yang masih ingat boleh kita hari ni kita nak refresh balik. Okey, awak masih ingat konsep dia ataupun tidak. Dan always baca soalan lah. Okey, dia perspektif 1 titik. Dia tak baca pun kadang-kadang kita dah kenal tapi kita baca kok ada terms lain yang dia masukkan untuk kita perhalusi lah apa benda lagi. Okay, bagi puas hati baca soalan. Okay, so yang ini 1 titik sebab pandangan atas dengan garisan satah gambar dia selari. Ni selari lah. Ni selari dengan SG. Itu yang dimaksudkan dalam teori kita tadi. Ingat objek A tak selalu diberi pada awak. Ini hanyalah untuk latihan. Untuk latihan, kita bagilah. Boleh faham? Okay. Tapi untuk soalan sebenar dalam exam,
kita takkan bagi awak objek A. Ataupun kita takkan bagi dekat awak pictorial. Okay, yang 3D tu kita tak bagi. Tapi untuk permulaan ni, kita sertakan sekali lah pictorial dia. Okay, langkah pertama, apa yang perlu awak buat? Recall balik. Siapa dapat jawab? Dina ada ke? Dina? Dina, okey ke? Hello. Apa nak buat? Cari titik lenyap. Yes, very good. Okay. Pertama sekali awak kena cari titik lenyap. Kaedah nak mencari titik lenyap adalah dari titik stesen awak gariskan dia naik ke atas. Straight, serenjang sampai ke garis ufuk sahaja. Faham tak? Kita tak nak awak lajak sampai ke SG. Boleh dapat tak kat situ? Kita harap sangatlah awak faham. Okay, sebab kita nak hands on. Kita mungkin baru sangatlah dengan lukisan perspektif. So kita akan ulang sampai awak faham betul-betul lah, sampai awak mahir. Okay, so dapatkan titik stesen. Dapatkan titik lenyap dari titik stesen. Dan sentiasa labelkan dia sebagai TL. Boleh dapat tak di situ? Boleh Okey, garisan tanda-tanda yang ni awak pun lukis ada di markah. sini merupakan garisan. Maksud saya, walaupun kita tak spesifik, kalau tak tulis TL, kita tak bagi markah ke apa ke, nak selamat, to play safe, kita akan letakkan tu sebagai TL. Tulis TL, bila mana pemeriksa, dia tengok awak buat garisan, kadang-kadang awak buat garisan sahaja, tanpa labelkan TL. Okey? Dan awak mungkin tersalah gunakan titik lenyap. Mungkin awak ambil titik kat sini ke. Kita tak tahu. You dah buat dah garisan. Tiba-tiba titik lenyap awak kat sini. Tapi tak dilabelkan kedua-dua ni. Katalah label tak ada. Tiba-tiba kat sini je ada garisan yang you buat sampai ke sini. Nampak tak? Jadi kita tak boleh bagi markah. Boleh faham di situ? Okay. So to play safe, awak letakkan label dia siap-siap. Titik lenyap. You dapat titik lenyap dengan kaedah garisan binaan. Saya ulang Garisan ni adalah garisan binaan di mana penggunaan T-square dan set square diperlukan di sini. Takut you lupa, dah lama cuti ni. Okey. Penggunaan T-square tidak dibenarkan sama sekali berada dalam keadaan tegak, keadaan vertikal. T-square kena sentiasa ufuk dan set square awak kena tegak lah. Di sini akan membentuk garisan serenjang. Kita dapat kesan TL. Labelkan dia TL. Awak akan dapat point dah dekat sini. 1 point. Okay? Boleh ke di situ? Clear Dapat point dah di situ. Point tu kita akan gunakan nak kumpul untuk bagi markah dekat awak at the end lah. Okay Okay, next. Apa nak buat? Ni saya nak korek balik lah. Apa benda yang awak dah belajar dan kita bincang sama-sama supaya Unjur. unjur Pandangan depan dengan pandangan atas. Okay, good. Okay, kita pergi pada pandangan atas dulu. Kita ambil external dia dulu. Garisan external. Kita akan lukis garisan tu ke bawah sini ni. Ni saya conteng dululah. Sekejap lagi saya akan buat elok-elok. Okay. And then, yang ini nama dia tadi kita dah tahu. Garis tinggi. Di mana dapat sahaja awak lukis benda ni, awak akan dapat lagi 1 point. Boleh jelas di situ. Okay. And then, untuk pandangan hadapan, dapatkan dia punya ketinggian. Dapat sini. Awak lukis saja dapat lagi markah di situ. Boleh Okay. 3 garisan utama di sini adalah garisan yang
sangat penting dalam pembinaan ataupun langkah kerja kita sebelum kita nak proceed kita punya jawapan. Boleh faham Okey. Dan dah diberi objek A, kita gunalah objek A tu. Okey. So dalam objek A, pandangan atas dia berada di sini. Okey. Pandangan hadapan, saya nampak yang paling lebar kat sini. Dan yang sini for sure akan ada PS dia lah. Itu diberi objek A, so saya labelkan dia. Kalau tak diberi, awak kena berimajinasi sedikit lah. Kena imagine. Clear yang tu Okey, kita proceed dengan garisan. Okey. Itu yang kita buat tadi. Nampak? Boleh jelas Ini adalah construction line. Garisan binaan. Belum lagi jawapan awak. Okey. Next, apa nak buat? Apa nak buat? Unjuk ke titik lenyap. Yes, kita unjurkan bucu Bucu yang kita ada di sini. Kat sini satu, kat sini dia terlindung lah. Okay, tak unjur pun tak apa, dia terlindung. So, saya tunjukkan dia punya bucu je lah. Okay. Ni Okay, unjurkan setiap bucu menuju ke titik lenyap. Boleh faham So yang pertama sekali, yang ini dah boleh dihitamkan. Sebab apa boleh hitam? Sebab kita punya pandangan hadapan di sini. Ni pandangan hadapan kita. Inilah dia. Okay. So garisan ni dah duduk atas GB awak. Ni garisan bawah dia. Di bawah ni. So ini adalah objek pertama yang kita boleh highlightkan sebagai jawapan kita. Nampak tak di situ? Ingat dalam soalan perspektif, sekiranya awak tak hitamkan hasil jawapan awak, markah awak akan apa? Akan jadi macam mana? Awak dah siapkan semua. Tiba-tiba kan terlupa nak hitamkan hasil jawapan akhir awak. Semua dalam garisan binaan. Yang biru saya ni pun garisan binaan. Okey, kalau kita buat dia sebagai garisan objek, saya akan bagi markah dekat awak mengikut garisan. 1 butiran saya terima, 2 butiran, 3 butiran, 4 butiran. Nampak? Di sini saya dapat 4 poin dah. Saya nak darat dengan berapa? Bergantung pada soalan lah. Mungkin darat dengan 0.5. Okey. Tapi sekiranya awak tak lukis sebagai garisan objek. Katalah you tinggal macam ni je. Garisan objek tak ada. So boleh tak saya bagi markah? Tak boleh. Sebab garisan binaan awak saya nak bagi markah tak boleh. Saya boleh je bagi markah ni sampai ke sini tadi. Macam yang tadi. Tapi garisan binaan awak sampai terlajak keluar. So disebabkan garisan terlajak keluar kat sini, garisan terlajak keluar kat sini, saya tak boleh bagi markah. Okey, begitu juga dengan garisan vertikal. Disebabkan hanya ada garisan ni yang kita dah lukis tadi, ni untuk yang ini semua saya tak boleh bagi markah. So awak tak akan dapat 4 poin di situ. Hanya disebabkan awak terlupa nak hitamkan jawapan. So perspektif kena hati-hatilah. Okay. So bila dah dapat, dah confirm itu adalah pandangan hadapan kita, awak terus hitamkan dia. Kejap Awak ada kelas BM ke? Ada meet ke apa ke? Cikgu duduk tunggu ke? Tak ada. Saya habiskan satu tajuk ni, boleh Okay. Okay, next kita akan bawa dia pergi ke titik lenyap. Nampak? Titik lenyap yang di sebelah kanan kita ni unjuran di sebelah sini, di sebelah yang tanda saya right tu. Okay, awak lukis sebab awak nak dapatkan titik di sini. Titik kat sini.
kat sini semua. Okay, you nak dapatkan butiran yang saya bulatkan ni lah. Okay, that's why garisan ni kena ada. So, kaedah dia nak cari titik yang hujung sini Sini, kat sini pandangan objek awak. Okay, so pandangan atas di sini lah. Okay, dari titik ni awak kena unjurkan dia pergi ke mana. Siapa yang ingat tolong saya? Anybody can please? Okay, help me. Titik ni. Katalah saya label sebagai titik 1. Okay, titik 1 saya nak disambungkan ke mana? Tolong. TS. Okay, TS. Very good. Kita sambungkan dia sampai pergi ke TS. Tapi, okay. Di sini saya ada nak advice awak lah. Walaupun 1 menuju ke TS yang sebenarnya, okay, untuk langkah kerja awak awak terus sahaja mata pergi ke titik stesen. Okay, sekali lagi dari 1 pergi ke titik stesen. Tapi stop sampai SG sahaja. Sebab apa saya minta awak berhenti setakat SG? Sebab apa? Asal memang kita bawa sampai sana lah. Okay, kalau disambungkan dia memang sampai sini. Tapi saya tak galakkan awak, kecuali untuk yang first latihan minggu lepas tu saya tunjuk semualah. Tapi untuk latihan awak yang akan datang lagi ni, saya hanya advisekan awak berhenti setakat SG. So yang di bawah ni tak nak lukis dah. Walaupun kalau you proceed line, dia memang menuju ke titik stesen. Berhenti setakat SG sahaja. Kita tak nak awak penuhi garisan ke titik stesen, semua ke sana. Sebab apa? Bila untuk rajah yang simple macam ni tak jadi masalah. Tapi bila rajah yang complicated, okay, you buat unjuran, dia nampak agak apa orang kata messy kat sana. Berselegak garisan. So mana yang kita boleh skip, kita akan skipkan lah. Kita akan stop sampai sini. Contoh lagi katalah ni titik saya nombor 2. Saya masih nak menuju ke titik stesen. So saya stop sampai situ. Tapi asal-asalnya memang menuju sampai titik stesen lah. Saya stop sana, saya akan turunkan dia ke bawah sahaja. Okey, boleh faham tak maksud saya? Boleh Saya nak awak stop sampai SG sahaja. Tak perlu lukis sampai titik stesen. Tapi dalam latihan ni, dia memang buat sampai titik stesen lah. Cuma saya nasihatkan awak berhenti di SG sahaja. Kita proceed. Okay, ingat Okay, so ini dah boleh dihitamkan. Okay, dan jangan lupa ada lagi titik yang perlu dibawa pergi ke titik lenyap. Okay. Okay, ada siapa yang tak boleh faham macam mana dia dapat hasil jawapan sampai macam ni? Harap semua boleh Boleh ke? Hello? Boleh. Ni siapa ni? Boleh. Duk Lena ke apa ni? Boleh. Ashraf baru masuk. Welcome Ashraf. Ashraf? Sekejap saya stop.